Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Yang Maha Datuk Dr. Haji Muhammad Zairi Haji Serlan, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Kerajaan Negeri Kelantan, sahabat-sahabat saya yang berhormat Dr. Mazian Nik Muhammad, Adun bagi Dun Gaal, sahabat saya yang berhormat Dr. Andes Saiful Bahari, tuan rumah iaitu Adun Selising, timbalan-timbalan pengarah, pegawai-pegawai, para peserta kluster Tenusu Sungai Durian, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hari ini saya dengan rasa besar hati dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para penternak, dalam program yang diatur bersama oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina, iaitu program Turun Padang Tenusu 2012. Dan terlebih dahulu saya juga mohon maaf, berbanyak maaf, khususnya kepada Yang Maha Besar Pengarah Veterina dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana terpaksa menunggu saya dalam satu jangka masa yang agak lama lah, hampir 1 jam, oleh kerana berlaku beberapa kesilapan teknikal yang sepatutnya program saya di perasmian, satu majlis perasmian Mesyuarat Agung satu badan kebajikan wawasan syahadah Kelantan Darul Naim yang sepatutnya berlangsung pada pukul 9 pagi, tiba-tiba petang kemarin dia telefon minta suruh sampai pukul 9.30. Kalau lewat sikit lagi pun tak apa. Jadi dan majlisnya rupanya agak panjang lebar juga majlisnya, termasuk pertunjukan silat dan sebagainya. Jadi mengambil masa yang agak panjang, dan perjalanan ke Pasir Putih ni juga maknanya dengan trafik yang agak banyak. Mungkin boleh jadi kempen melawat Kelantan mendapat sambutan daripada seluruh rakyat Malaysia. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat sampai ke sini walaupun dalam keadaan tergesa-gesa dan agak lewat. Jadi saya pohon sekali lagi berbanyak maaf. Saya rasa sungguh gembira dan rasa berbesar hati apabila dijemput untuk sama-sama turun padang dan melihat kejayaan anak-anak buah kita ataupun penternak kita di negeri Kelantan ini, khususnya pada hari ini di bidang penternakan tenusu, yang maknanya dari segi industrinya saya dipahamkan masih terlalu kecil. Dan kenyataan yang dibuat oleh Yang Maha Besar Pengarah Veterina tadi, saya rasa macam mendapat pengesahan daripada bukan saja peternak tapi daripada lembu-lembu sendiri yang memberikan boh yang begitu hebat sekali apabila disebut maknanya usaha-usaha untuk meningkatkan peminuman susu dan sebagainya. Dan saya sendiri rasa memang bertanggungjawab untuk sama-sama memberikan galakan kepada pemimunan susu ini, kerana saya rasa macam bersalah kalau seperti mana maklumat yang disebut oleh pengarah tadi, rakyat Kelantan tak sampai sebanyak ni setahun.
200 ml dalam masa setahun. Kecil daripada ni, setahun rakyat Kelantan makan. Manakala saya pula boleh dikatakan hampir setiap hari ni ada 2 gelas, 3 gelas. Jadi macam saya ni duk makan banyak rakyat sikit. Jadi hati saya rasa bertanggungjawab untuk saya sama-sama menyokong ke arah usaha untuk menyedarkan rakyat Kelantan supaya meminum susu. Dan saya yakin timbalan saya Dr. Nik Mazian lebih lagi berupaya selaku medical doctor, yang mana susu ini dia kepada rakyat Kelantan, rakyat Malaysia, susu ni kadang-kadang dilihat kepada brand sahaja. Maknanya dalam lawatan-lawatan kita ke kampung dan sebagainya, bila kita tanya dari segi melawat orang sakit dan sebagainya, bila kita tanya macam mana makan dan sebagainya, jadi kadang-kadang orang kampung dengan begitu bangga, dia kata duk minum susu Enlin untuk memberikan kekuatan, kesihatan, kuat tulang dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu kita kabarkan kepada rakyat. Susu sebenarnya bukan Enlin atau bukan apa-apa ni. Susu itu sebenarnya yang memberikan kesihatan yang baik. Maknanya untuk memberikan kemaslahatan, kesihatan yang baik kepada peminum-peminum susu, yang seharusnya mana diberi kesedaran untuk untuk rakyat negeri Kelantan ini mendapat kesadaran dan meminum susu yang mencukupi dalam usaha untuk menjaga kesihatan rakyat negeri Kelantan ini. Dan seperti mana yang disebut oleh yang berusaha pengarah, maknanya pada sekitar tahun 80-an, yang lalu, maknanya zaman kegemilangan penternakan susu, yang kita yakin walaupun di zaman gemilang itu masih jauh daripada tahap sebenar yang patutnya rakyat negeri Kelantan ini meminum susu dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan, mana kerajaan negeri mengharapkan, maknanya kalau kita pernah capai kegemilangan, mana sudah tentu, mana pencapaian itu kita boleh ulangi. Dan kita boleh bahkan bukan sekadar ulangi, tapi mengatasinya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum, sesuatu kumpulan itu, melainkan kumpulan itu sendirilah yang merubahnya. Maka kita boleh berubah, kita boleh menjayakan, mengembalikan zaman kegemilangan itu, dan kita berusaha melebihi, kerana sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, umat Islam ini, orang Islam ini tidak bangkit pada hari ini melainkan lebih baik daripada semalam, dan tidak akan bangkit esok melainkan lebih baik daripada hari ini. Jadi semua kerja-kerja yang kita buat, semua langkah-langkah yang kita ambil, sama ada dalam penternakan, penanaman, pemeliharaan, apa-apa sahaja, mana sepatutnya kita meningkatkan dari segi produktivitinya, dari segi kecekapannya, dari segi segala apa yang kebaikan-kebaikan perlu dipertingkatkan daripada satu hari ke satu hari, kerana itu adalah merupakan sifat orang Islam. Mana mesti dia bangkit hari ini lebih baik daripada semalam, dan mesti bangkit esok lebih baik daripada hari ini. Maknanya segala kerja yang kita buat, sama ada kita ni pegawai-pegawai di peringkat jabatan, sama ada kita ni peternak ataupun siapa sahaja, dalam kita melaksanakan kerja, mesti kita meningkatkan ke arah yang lebih baik. Dan kerja-kerja yang kita buat ini, mana penternakan dan sebagainya, yang dirangkumkan di bawah jawatan kuasa pertanian dan sebagainya, Kerajaan Negeri Kelantan pada tahun 2009 telah mari dengan satu gagasan yang kita sebut bertani satu ibadah. Bertani satu ibadah ini maknanya satu gagasan yang kita fikir secara sungguh-sungguh. Nak masukkan apa untuk nak sebut ibadah ni, kerana jawatan kuasa ini merangkumi bukan sahaja penanaman, tapi juga penternakan dan juga perikanan. Dan lawatan-lawatan saya ke perkampungan, perikanan dan sebagainya, dia disebut
Kenapa YB sebut bertani satu ibadah? Kita nelayan ni pun satu ibadah juga. Dan penternak pun satu ibadah juga. Jadi saya sebut itulah maknanya tujuan kerajaan negeri Kelantannya dalam kerangka yang besar sebenarnya untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan rakyat. Maka kita mari dengan satu dasar supaya rakyat menyedari tujuan hidup dia yang Allah Subhanahu taala jadikan manusia ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka daripada penafsiran ini bahawasanya Allah juga dalam ayat yang lain menyebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika aku berkata kepada para malaikat, akan aku jadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Maknanya ulama merumuskan daripada ayat ni, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri padaku, dalam masa yang sama menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu maknanya kerja-kerja kekhalifahan, kerja-kerja mentadbir bumi, kerja-kerja mengurus bumi dan sebagainya ini adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mari dengan satu gagasan yang kita panggil bertani satu ibadah. Pada tahun 2009, maka rakyat pun mula bercakap, bukan saja bertani, bersukan pun satu ibadah, mengajar pun ibadah, jadi kerani pun ibadah dan sebagainya. Maknanya rakyat semakin sedar bahawa segala kerja buat yang kita buat itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi dalam bidang penternakan ini, merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu, sebahagian besarnya terdiri daripada penternak kambing, lembu dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk nak jadi ibadah ni, dia banyak syarat-syarat, banyak maknanya kriteria yang saya nak sebutnya satu ataupun dua perkara sahaja. Yang satunya Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Ibadah fil Islam ataupun Ibadah dalam Islam, dia sebut antara syarat untuk nak jadi ibadah ialah maknanya apabila melaksanakan kerja dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Apabila laksanakan kerja dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah merupakan satu poin yang besar yang kita tekankan dalam kerajaan Kelantan ini untuk menyemarakkan petugas-pekerja, petugas-petugas, pegawai-pegawai, peternak-peternak, petani-petani di negeri Kelantan ini, supaya menekankan kesungguhan dari segi kerja. Kesungguhan dari segi kerja, sama ada sebagai pegawai-pegawai maupun juga sebagai peternak kambing, peternak lembu, penanam dan sebagainya, melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh. Kiranya pelaksanaan kerja bersungguh-sungguh ini diamalkan secara sungguh-sungguh dengan niat untuk mencapai redha Allah SWT, untuk mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT, dalam masa yang sama meningkatkan produktiviti, meningkatkan kelebihan dalam peternakan dan sebagainya. Hari ini orang Melayu kita dikenali masih lagi banyak kenyataan-kenyataan yang menyebut orang Melayu kita ni merupakan satu kaum yang pemalas. Jadi kalau boleh dengan dasar bertani satu ibadah ini, meningkatkan kesungguhan, boleh meningkatkan produktiviti, memperelokkan semua projek-projek pertanian yang kita jalankan, pertanian, peternakan dan sebagainya, maka meningkatkan produktiviti sekaligus boleh menghilangkan gelaran Melayu sebagai bangsa yang malas dan sebagainya. Jadi itu satu perkara besar yang kita tekankan dalam konteks bertani satu ibadah. Yang kedua yang disebut, yang kedua saya nak sebut, yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi itu banyak lagi atas sana. Niatnya kena betul, kaedahnya kena betul, benda yang dibuat kena betul dan sebagainya. Cuma yang kedua mana sebut hari ini ialah apabila melaksanakan sesuatu kerja ni dengan tidak meninggalkan ibadat khusus. Perolah lembu banyak mana, usahalah untuk keluarkan susu banyak mana supaya susu dapat diminum oleh rakyat Kelantan. Segelas hari ini
kena letak juga matlamat ni. Walaupun boleh jadi ambil masa yang agak panjang, tapi kita kena letak juga atas dasar bukan saja nak menyemarakkan penternakan susu, tapi untuk memberikan kesihatan yang baik kepada rakyat Kelantan. Kita letak juga. Jadi walaupun kita berusaha kuat, kita kerja kuat untuk nak capai ni, baik belakang molek belakang, tapi penternak kena ingat, jangan sampai meninggalkan ibadat khusus, terutamanya dalam kes ni, solat. Jangan sampai tinggal semaya. Kes YB mari royak nak sewaktu ambil susu segelas sore satu hari kepada rakyat Kelantan, tiba-tiba tak semaya asar, tak semaya maghrib, ni bukan dia. Maknanya walaupun bertani itu satu ibadah, penternakan satu ibadah, satu sunnah Nabi SAW, tapi kalau tinggal semaya, bukan setakat tak jadi ibadah, tapi dia jadi dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya ini perlu diberi perhatian oleh kita peternak, petani dan sebagainya. Tok Guru Menteri Besar Kelantan, kalau panggil Tok Guru pun Tok Guru mari ni kalau sabit dengan puluh susu ni. Memang Tok Guru tak boleh bunyi hak expo pertanian kita tu kan. Nak pergi mana-mana pun nak puluh susu ya sama. Jadi maknanya dari segi minat Tok Gurunya. Dalam kempen bertani satu ibadah yang merupakan kesinambungan kepada dasar membangun bersama Islam Kerajaan Negeri Kelantan. Membangun bersama Islam Kerajaan Negeri Kelantan ini melahirkan satu budaya kerja yang dikenali sebagai UMI, Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan. Ubudiyah, Mas'uliyah, Itqan ni penjelasannya panjang, tapi Tok Guru beri penjelasan yang mudah. Tok Guru beri penjelasan yang mudah mengenai budaya UMI tadi, Ubudiyah, Mas'uliyah, Itqan tadi. Tok Guru kata amo mudah ya. Amo masuk ke pejabat supaya masuk ke masjid. Masuk ke pejabat supaya masuk ke masjid. Sebenarnya masuk ke pejabat supaya masuk ke masjid, bunyi ini mudah, tapi dia menyelesaikan segala permasalahan hak kita duduk dengan Allah ni. Bila masuk pejabat supaya masuk ke masjid, makna masuk ke pejabat tidak melakukan penyelewengan. Masuk ke pejabat tidak melakukan penipuan. Masuk ke pejabat tidak melakukan rasuah. Masuk ke pejabat tidak melakukan salah guna kuasa. Masuk ke pejabat tidak melakukan penganiayaan. Masuk ke pejabat tidak melakukan diskriminasi dan sebagainya. Jadi kalau selesai bagian ni, maka masalah-masalah kita duk dengar macam-macam NFC tak NFC ni bego dengan NFC ni dah. NFC ke apa tu? Maknanya benda tu selesai. Kerana masuk ke pejabat sama ada sebagai menteri besar, sebagai esko kerajaan negeri, sebagai menteri, sebagai ahli-ahli yang berhormat, masuk ke pejabat supaya masuk ke masjid, maka tidak melakukan penyelewengan, tidak melakukan rasuah, tidak melakukan salah guna kuasa, tidak melakukan ini, dan melaksanakan kerja dengan bersungguh, dengan ikhlas dan sebagainya. Jadi itu harapan mana di peringkat negerinya. Dan apabila kita panjangkan kepada bertani satu ibadah, kita mengharapkan petani-petani kita, peternak-peternak kita pun masuk ke kandang lembu supaya masuk ke masjid, masuk ke kebun kelapa sawit supaya masuk ke masjid, masuk ke ladang getah supaya masuk masuk ke masjid, masuk ke kebun buah-buahan supaya masuk ke masjid, masuk ke sawah padi supaya masuk ke masjid. Maknanya kita buat kerja betul, kerja molek, jaga semayang, tidak curi tanah orang, tidak curi baju orang, tidak pergi kerak tara-tara orang. Maknanya semua kita buat kerja dengan betul, molek, tingkatkan produktiviti, hasil yang banyak, dan yang lebih besarnya mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua pihak yang maknanya menjayakan program pada hari ini dan menjayakan bidang penternakan secara khususnya di negeri Kelantan sepanjang masa ini. Tahniah khusus kepada Jabatan Veterina dan terima kasih di atas jemputan yang diberikan kepada saya, dan tak ada rasmi apa dah. Terima kasih di atas dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sama-sama kita merasmikan program Turung Padan Tenusu tahun 2012. Mudah-mudahan dia menyemarakkan program Tenusu di negeri Kelantan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.